jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadah. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jatuh kuasa Surau Putra Al-Amin, Putrajaya, wakil daripada PPZ, Pusat Pungutan Zakat Wilayah, yang turut bersama tengah hari ini, dan para jemaah yang dikasihi sekalian. Seronok saya dapat kuliah kat surau ni. Dah hampir setahun duk kuliah online. Tengok telefon, tengok laptop je kuliah. Hari ni tengok wajah para jemaah. Tapi tak tahu senyum ke masam ni. Sebab pakai mask. Alhamdulillah, yang belum niat iktikaf boleh niat iktikaf sekarang. Ada yang baru niat tu, usolli tu. Tak apalah, bahasa Melayu pun tak apa. Saja aku iktikaf 2 rakaat. Tak payah 2 rakaat. Niat bahasa Melayu, Allah Subhanahu wa taala fahamlah. Jadi untuk sedikit tazkirah pada tengah hari ini, ada sepotong hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cerita tentang 2 perkara. Siapa yang ada 2 perkara ini, dialah orang paling bahagia atas dunia ni. Siapa yang ada 2 perkara ini, tak kisahlah dia ni orang pakak besar ke kecil ke, kaya ke miskin, kalau dia ada 2 ni, dia akan dapat kepuasan dalam hidup dia. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut ajaban li amril mu'min. Sangat menakjubkan keadaan orang beriman. Pelik. Inna amrahu kullahu lahu khair. Setiap perkara yang berlaku dalam hidup dia, semuanya bawa kebaikan untuk dia. Setiap perkara yang berlaku bawa pahala untuk orang beriman. Kebaikan maknanya pahala. Boleh faham tak? Tak berapa faham. Kalau tak berapa faham, betul. Sebab bila Nabi sambung, baru kita akan faham. Bila Nabi kata setiap perkara yang berlaku bagi pahala kat kita, maksudnya apa? Maksudnya masa sakit dapat pahala, masa sihat dapat pahala, masa bisnes untung dapat pahala, masa bisnes rugi dapat pahala, masa PKP dapat pahala, masa tak ada PKP dapat pahala juga. Itu keadaan orang beriman. Untuk kita faham, Nabi terang sambungan. Ketika mendapat nikmat, ia bersyukur, syukur dapat pahala. Ketika terkena musibah, dia
Sambung balik, saya ulang balik. Nabi kata sangat menakjubkan keadaan orang beriman. Setiap perkara yang berlaku dalam hidup dia beri pahala kat dia. Apabila dia dapat nikmat, dia bersyukur. Apabila terkena musibah, dia Ustaz janganlah tanya-tanya, kuliah dah lah Ustaz. Okeylah. Betul, tapi ada yang jawab tadi, dia sabar. Either or. Jadi orang beriman dia dapat pahala. Masa dia sihat, dia alhamdulillah aku sihat. Faham nikmat sihat ni Allah bagi. Sakit, makan daging banyak, makan kacang banyak sangat, apa kat kaki tu, go out. Dia sabar. Allah nak uji aku ni, Allah nak hapus pahala-pahala, nak hapus dosa-dosa zaman muda aku lah ni. Dia sabar, dia dapat pahala. Orang beriman, ketika bisnesnya untung, dia syukur. Bayar zakat, dia sedekah, dia tak sombong, dia ingat Allah yang beri rezeki, dapat pahala. Bisnes dia ada masalah, bisnes ada masalah, dia sabar, muhasabah, postmortem, dapat pahala. Anak dapat semua A, dia darjah 6, dapat A belaka JPSR, dia syukur, alhamdulillah. Minta asrama penuh, tak dapat, dia sabar. Silap juga dia minta asrama penuh. Macam mana nak dapat? Minta yang belum penuh lah. Yang penuh dah macam mana nak terima? Jadi ini keadaan orang beriman. Bila dia dapat nikmat, dia syukur. Bila kena musibah, dia sabar. Ni dapat masuk masjid dulu ni, dapat duduk rasa aircon, syukur, alhamdulillah. Kat luar je Ustaz, tak dapat aircon, dapat kipas, syukur ke sabar? Yang kat luar tu syukur juga sebab boleh masuk. Ada orang yang tak boleh masuk, yang dah beratur sampai surau penuh dah, tak boleh masuk. Bersyukurlah pada Allah sebab anda dah datang, pahala dah dapat. Pernah tak yang ada dalam surau sekarang, masa PKP itu, masa ada jumlah tak banyak lagi, pernah tak ada kita ni yang datang beratur-beratur sampai giliran kita stop dah? Ada tak? Masa tu macam mana? Marah kat IJK ke? atau apa? Alhamdulillah aku tak boleh masuk pun aku dapat dah pahala datang ni. Saya seorang je lagi, saya seorang je. Dia tadi saya beratur, marah kat IJK. Atau dia faham kedatangan aku, beratur tengah panas aku, dah dapat pahala dah. Allahu Akbar. Jadi antara sabar dan bersyukur, kalau dia pegang itu saja, besar, tenang hidupnya. Yang saya kata yang datang tadi tu, dah beratur sampai giliran tak boleh masuk, pahala dah dapat. Cuba terbayang, na'udzubillah, hadis Nabi cerita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kolam Kautsar. Rasulullah yang entertain ummah bagi minum dari kolam Kautsar. Tiba-tiba ada manusia nak datang dekat, malaikat halang, awak tak lepas, tak boleh. Rasulullah kata, itu umat aku, itu umatku, aku kenal. Malaikat kata, wahai Muhammad, dia ni setelah kamu wafat, dia telah meninggalkan ajaran Islam dalam hidup dia. Dia tak amal dengan Islam, dia tinggalkan Islam. Hari ini dia tidak layak nak minum dari kolam Kautsar. Allah, na'udzubillah. Kita tak boleh masuk dalam surau Jumaat sebab cukup dah orang, kita still dapat pahala Jumaat dah. Oh gitu Ustaz, habis saya balik sembahyang Zuhur ke sembahyang Jumaat? Sembahyang Zuhur lah, tapi pahala dapat dah. Kalau tak marah, tak maki hamun AJK lah. Tapi ada kes dia maki hamun AJK, kesian kat AJK. Bukan cerita sini, cerita di lokasi lain. Patutnya kita orang yang datang masjid ni dengan akhlak masjid lah, dan dengan kefahaman.
Dan itulah yang berlaku ketika pulang daripada peperangan Tabuk. Perang Tabuk ni dia jauh dari Madinah. Selesai perang Tabuk, nak balik ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para tentera naik gunung, turun ke lembah, naik, turun. Ketika sedang naik turun gunung ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu para sahabat, setiap kali kita panjat gunung, setiap kali kita turun ke lembah, ada orang-orang yang berada di Madinah sekarang, mereka mendapat pahala yang sama dengan kita. Mereka nak sangat hadir, habasahumul uzur, tetapi mereka terhalang disebabkan uzur. Nak sangat pergi perang dengan Nabi, tapi uzur tak boleh ikut, ada kat Madinah. Pahala yang sama. Kita nak sangat masuk sembahyang Jumaat, dah beratur, ada SOP, tak boleh nak masuk. Niat kita ada dah. Jangan kita rosakkan niat dan amal soleh kita dengan akhlak yang tak elok. Orang yang faham, okeylah, aku dah datang, aku dah beratur, tapi tak boleh nak masuk. Balik. Pahala berjalan dah. Allahu Akbar. Ni betul tak ni? Boleh tak saya cakap gini ni? Sebab ada kes siang AJK surau masjid, kawan tu dah lah datang awal, siapkan. Kita jagalah akhlak kita. Kita sebagai orang masjid surau, jadilah orang yang berakhlak dengan akhlak masjid surau. Balik pada cerita hadis tadi, saya bukan apa semangat buku, kebetulan ada buat buku sikit. Kita cuba tiru ulama-ulama terdahulu, mereka kongsi ilmu, buat kitab. Jadi adalah tinggalan. Ni hasil kerjasama saya dengan isteri. Buat buku dulu, kerjasama hasilkan anak. Lepas tu ni kerjasama hasilkan buku pula. Jadi Rasulullah sebut orang beriman antara sabar, syukur. Sabar, syukur. Okey, kita pergi sikit lagi. What is syukur? Macam mana kita nak jadi orang bersyukur supaya kita boleh do either or tadi, sabar atau bersyukur? Syukur ni dia ada 3. Kena cukup 3. Lintasan hati, kemudian sebut di mulut. Apa tu lintasan hati apa ustaz? Nikmat yang kita dapat tu lah. Hari ni boleh masuk dalam, duduk kat aircon, ini nikmat tak? Lintasan hati. Allah gerakkan aku datang awal, Allah gerakkan aku boleh masuk, Allah tolong aku selesaikan urusan awal tadi. Ada lintasan hati bahawa ini adalah satu nikmat. Ni duduk ni pun niat iktikaf, aku dapat pahala dah. Lintasan hati, lama dah simpan duit nak buat loan, dapatlah beli kereta yang pertama, Kanch. Sebab orang sedih kan orang panggil mes tak? Ni dia kereta pertama dia dapat, dah lama dah buat loan, tak lepas ni barulah dapat beli kancing. Alhamdulillah. Jadi lintasan hati dia, Allah Ta'ala beri kat aku, anak kita sihat, buat permohonan lulus, bisnes boleh lagi, pangkat naik. Dan tuan-tuan ramai yang ada dalam kat Putrajaya ni yang masih bekerja, gaji masih berjalan. Biarlah ada dalam hati kita ni nikmat yang Allah Ta'ala beri. Tengok kat luar sana ramai orang yang jobless, ramai yang company terpaksa tutup, kita masih berjalan lagi gaji kita. Dalam hati apa? Lintasan hati kita, Allah beri rezeki lagi kat aku. Yang pertama lintasan hati. Yang kedua kena terdetik di mulut, terkeluar di mulut, Alhamdulillah. Terkeluar di mulut, aku boleh kerja lagi. Terkeluar di mulut, aku sihat lagi. Yang sama bayar dengan aku dah ramai yang meninggal. Terkeluar di mulut, Alhamdulillah, moga-moga sempat lagi dengan Ramadan, sehari 2 lagi ni. Ada sahabat kita, kenalan kita yang tak sempat dengan Ramadan. Ya Allah, kita sama-sama doakan, moga-moga kita yang ada dalam surau, yang ada kat luar, yang menonton live. Ada menonton live? Share. Semua kita moga-moga Allah Ta'ala panjangkan umur kita,
untuk menjadi tetamunya dalam bulan Ramadan yang bakal menjelma ini. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur, rasa syukur, sebut kat mulut, alhamdulillah, hidup lagi, alhamdulillah, boleh masuk dalam, alhamdulillah, bisnes berjalan, alhamdulillah, gaji masuk lagi, alhamdulillah. Syukur kena ada 3. Yang pertama lintasan hati, yang kedua keluar kat mulut. Ustaz, kita sebut kat mulut ni tak riak ke Ustaz? Tak menunjuk ke sebut-sebut nikmat ni? Bukankah Allah yang suruh? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ni adapun nikmat Tuhanmu itu hendaklah kamu sebut. Syukur. Tapi 3 saya kata tadi. Nak jadi orang yang betul-betul bersyukur kena ada 3. Yang pertama lintasan hati, yang kedua terkeluar di mulutnya alhamdulillah, Allah lah yang bagi ni. Yang ketiga, menggunakan nikmat itu untuk keredaan Allah. Itu baru orang bersyukur. Kalau dia bersyukur, dia masih kerja lagi sekarang, nombor 3 apa dia kena buat? Nombor 3 dia makna kerja sungguh lah, perform lah. Itu orang yang bersyukur dengan nikmat masih boleh kerja, dah sungguh lah kerja. Allah Ta'ala bagi lagi rezeki, nikmat sehat, guna kesihatan untuk cari rezeki, untuk beribadah. Itu nikmat. Itu dia tengok live kat telefon, sebab tak nampak ada tiang. Boleh, tak apa. Tapi hebatnya seronok juga. Ini antara hikmah Allah. Sebab tu dalam buku ni, apa khabar hati, saya pun tulis tentang hikmah Allah. Kita berharap nak sangat A, kita berdoa nak A, berusaha untuk dapat A, tiba-tiba Allah bagi Z. Kita nak A, kita berdoa untuk dapat A, kita berusaha untuk dapat A, Allah bagi Z. Pada peringkat awal terasa agak kecewa, sedih. Setelah masa berlalu, kita mula mengerti bahawa apa yang berlaku ini ada hikmah di sebaliknya. Itu orang yang sabar, dia akan cari hikmah Allah dalam kehidupan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya yang jenis bidang saya kuliah, maghrib, khutbah, ceramah. Bulan Mac tahun lepas, saya masa kan PKP kan start masa cuti sekolah. Saya kat Terengganu. Pak PKP. Bengong sekejap 2 minggu. Tak boleh nak ceramah, tak boleh nak kuliah, tak boleh nak khutbah. Kita jadi pening 2 minggu. Masuk bulan 4 baru mula pacak telefon. Tapi lepas raya mula pakai laptop proper lah, guna apps dan sebagainya, platform StreamYard, online semua. Subhanallah. Lepas tu kita lihat, kalau selama ni kita kuliah macam ni, saya tak layan kat orang online ni. Kita raikan jemaah di masjid surau. Tapi bila PKP secara online, bahkan bila kita kuliah kadang-kadang online 1,000, 2,000. Lepas tu pula save 15,000, 20,000. Bukan nak berbangga, tapi kita nampak hikmahnya. Yang menonton, yang ikut majlis ilmu, kita di Shah Alam, yang ni dari Johor, yang ni dari Perlis, yang ni dari Sabah, yang ni dari Singapura, dari Brunei, dari Australia. Sehingga saya dalam 3 minggu lepas boleh buat program online dengan orang Malaysia di Canberra. Sebut macam mana? Di Australia tu. Apa benda? Canberra ke Canberra ke apa benda? Consulate, ada pegawai JAKIM, tugas sana dia kumpul rakyat Malaysia. Kita boleh buat kuliah online. Saya cakap dia orang, nak saya kuliah in English ke Malay? Sebab kalau English, saya punya English ni level Shakespeare, takut orang tak faham. Jadi in Malay lah, selamat. Maknanya itu kita kata kita mencari hikmah. Kita sebut ni, kita nak A, kita doa A, kita usaha A, tiba-tiba Allah bagi Z. Peringkat awal kita jadi stres, stuck. Macam mana ni? Ustaz, work from home. Ustaz, suami saya ataupun saya kena berhenti kerja. Betapa ramai kita jumpa orang yang dia kata, Ustaz, 15 tahun yang lalu saya kena buang kerja. Masa tu saya stres. Tapi sekarang saya dah jadi milioner, baru saya nampak hikmah saya kena buang kerja dulu.
Masa kena buat kerja gaji saya 4,000. Sekarang lepas 15 tahun, saya ada staff 20 orang. Saya bayar gaji staff 3-4,000 seorang. Ini kita kata bahawa ketentuan Allah itulah yang terbaik dalam hidup kita. Orang beriman, masa dia dapat nikmat, dia syukur. Masa kena musibah, dia sabar dan dia mencari hikmah-hikmah di sebalik apa yang berlaku. Syukur tadi saya sebut 3. Lintasan hati, sebut alhamdulillah dan gunakan nikmat itu. Sabar. 2, bila berlaku musibah, dia kembali kepada Allah. Bukan dia menyalahkan Allah, tapi dia faham yang berlaku ni dengan izin Allah. Sebab tu kita bila berlaku musibah, kita sebut apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini maksud kita kembali kepada Allah. Kita kembali melihat kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersangka baik pada Allah. Mesti ada hikmah ni berlaku gini ni. Itu maksud orang yang sabar, dia kena ada 2. Yang pertama, dia kembali pada Allah. Dia sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ingat Allah. Ada kawan saya aksiden motor. Seorang lagi datang beritahu, Ustaz, sahabat kita aksiden motor, Ustaz. Saya sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pula beritahu kita, tak mati lagi, Ustaz, tak mati lagi. Dia ingat innalillahi itu untuk orang mati je. Innalillahi untuk apa saja musibah. Isteri kita kena pisau, siaikan, luka. Innalillahi wa inna ilaihi. Musibah. Itu sifat orang beriman. Bila berlaku musibah, dia akan kembali kepada Allah. Dia akan mencari hikmah-hikmah. Dia akan bersangka baik pada Allah. 2 saya kata. Yang kedua apa? Face the problem. Hadap masalah. Sabar kena hadap masalah. Pakcik, macam mana cik? Tak bayar van sekolah anak ni, tak bayar yuran sekolah anak ni, tak ada duit, kena buang kerja. Dah kena buang kerja, kita kembali kepada Allah. Dah kena buang kerja, innalillahi wa inna ilaihi. Cari kerja lain tak? Cari ikhtiar lain tak? Ustaz Syafiq dari PPZ, apa khabar? Puasa ni? Tak lagi, betul lah tak. Puasa kita bila mula? Khamis. Rasa dah dekat lah. Jadi sabar, dia kembali pada Allah. Dan yang kedua, dia kena hadap masalah. Yang kita kata, oh, sabar Ustaz, saya sakit ni, sabarlah, ketentuan Allah. Dah kerja tak? Tak kerja. Sebab apa? Dah ubat makan tak? Tak makan. Kita kembali kepada Allah. Ubat tak makan. Kerja cari tak? Tak cari Ustaz. Kita kembali kepada Allah. Sebab tu kita kata sabar dengan makna kita ingat Allah, cari hikmah, tapi kita kena hadap masalah tersebut. Ubat makan, rezeki ikhtiar cari. Inilah baru orang yang sabar ketika diuji, ketika musibah. Inilah sifat orang beriman. Tuan-tuan, antara sifat orang sabar, bila dia ada 2 ni, boleh tak kalau kita selalu menyebut dalam hidup kita ni, insya-Allah ada hikmah di sebaliknya. Allahu Akbar. Kalau orang yang biasa ada di bibir mulut dia ungkapan ni, ya, dia akan hadapi masalah dengan tenang. Boleh tak? Cuba sebut sekali dengan saya. Insya-Allah ada hikmah di sebaliknya. Cuba tengok kawan kita yang tidur kat sebelah tu, tengok dia. InsyaAllah ada hikmah di sebaliknya, di sebalik tidurnya dia. Cuba sekali lagi, boleh tak? Yang kat bahagian luar surau, yang kat bahagian dalam, cuba sebut sama-sama dengan saya. InsyaAllah. Boleh tak? Sikit lagi, kuat sikit lagi. InsyaAllah. Makan sahur tak pagi tadi ni? Last. InsyaAllah ada hikmah di sebaliknya. Masing-masing ada sejarah hidup masing-masing. Masing-masing mungkin ada pernah putus cinta. Dulu nak kahwin dengan orang lain, sekarang kahwin dengan orang lain. InsyaAllah ada hikmah di sebaliknya.
Dulu kahwin dah, ni nak kahwin pula. InsyaAllah. Oh, laju jadi hikmah. Laju jadi hikmah. Jangan kita salah guna. Jangan salah guna. Orang tanya mana hutang saya, awak tak bayar-bayar. Janji nak bayar 2 bulan, 6 bulan tak bayar lagi. InsyaAllah ada hikmah di sana. Jangan salah guna. Bukan untuk kita salah guna. Tetapi setelah perkara itu dah berlaku. Dan ini ciri orang beriman. Dia bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila dia ada dua ini, dia akan tenang. Dia tidak akan terlalu stres dan tertekan. Seterusnya, tuan-tuan, kita sebut tentang syukur dan sabar. Antara dua ni, mana yang lebih susah nak buat? Masa dapat nikmat nak bersyukur, atau masa sedang diuji nak sabar? Antara dua ni, mana lebih susah nak buat? Sabar ke syukur susah? Suara dengar tapi tak tahu siapa bercakap, tak nampak mulut. Yang ginilah, kalau nak senang, kita nak kata yang lebih susah kan. Sudah pasti yang lebih susah itu yang lebih sedikit. Soalan yang memberi makna yang sama. Mana lebih susah? Syukur atau sabar? Atau kita tukar soalan, mana lebih sedikit orang? Orang sabar ke orang syukur? Dia kata sabar, dia kata syukur. Ni khilaf ulama Putrajaya ni. Mana yang lebih sukar untuk bersyukur ketika dapat nikmat, ataupun untuk bersabar ketika kena musibah? Sabar ke syukur? Ustaz tak payah tanya lah Ustaz. Ustaz terangkanlah. Ayat yang maksud yang sama, mana lebih sedikit? Orang syukur ke orang sabar? Atau ayat yang lagi senang makna dia, mana lebih banyak? Orang sabar ke orang syukur? Maka Al-Quran menjawab. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Sikit. Ramai yang dapat nikmat masa lapang, ramai yang dapat nikmat kesihatan, tapi sedikit yang datang awal ke masjid, sedikit yang bersungguh untuk datang berjumaat, walaupun terpaksa parking jauh, walaupun terpaksa beratur. Ramai yang berkata, alah pergi pun tak boleh masuk dah, tak payah pergi ya. Yang sedikit yang bersyukur ini, aku nak pergi, aku parking jauh, aku berjalan pun tak apalah, dapat pahala. Ini orang yang bersyukur dengan nikmat sihat. Kita tak nak jadi yang jenis waktu masjid tutup dia bising dia dalam Facebook, masjid tutup, masjid duduk jarak, masjid dah buka tak datang pun. Kita buktikan kejujuran kita dengan Allah, kita jadi orang yang bersyukur. Ni syukur ni, alhamdulillah. Tapi nak banding dengan yang lebih banyak, Allah sebut wa qalilun min ibadiyasy syakur. Inilah yang Sayyidina Umar Al-Khattab satu hari dekat Kaabah, ada seorang badui berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku di kalangan yang sedikit, jadikan aku di kalangan yang sedikit, jadikan aku di kalangan yang sedikit. Sayyidina Umar kata, apa minta sedikit, orang lain minta banyak. Lalu badui tadi kata, wahai Umar, tidakkah kamu mendengar Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur, hanya sedikit hamba yang bersyukur. Jadi aku minta nak jadi di kalangan sedikit, aku nak minta jadi golongan itulah. Sayyidina Umar kata, kamu betul. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan yang bersyukur terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Ini syukur, sabar. Syukur, sabar.
Kerana itu baginda sallallahu alaihi wasallam telah ajar kepada sahabat Muaz bin Jabal satu doa yang sangat menarik. Kita zuhur pukul apa? 1.18. Maghrib ke apa? Minggu depan kalau tanya maghrib semua tahu. 7.19 lah. Hari ni kalau tanya maghrib dia tengok ke atas. Minggu depan tahu maghrib. Cepat. Ada satu doa Nabi ajar kepada Muaz bin Jabal. Nabi pesan, Nabi pergi kat Muaz tengok Rasulullah, personal touch. Rasulullah pergi kat Muaz. Rasulullah kata, ya Muaz, inni uhibbuk. Wahai Muaz, aku sayang padamu. Cerita sayang dulu. La tad'anna fi duburi kulli salah an taqul. Wahai Muaz, jangan tinggalkan setiap kali lepas solat baca doa ni. Nabi pun ajar pada Muaz, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi ajar kepada Muaz, amalkan doa ni. Ya Allah, tolonglah daku agar sentiasa mengingatimu, agar sentiasa mensyukuri segala pemberianmu, agar sentiasa memperelokkan ibadahku kepadamu. Kita minta Allah tolong kita untuk menjadi hamba yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara tanda bersyukur, kita ingat Allah. Ni ada sahabat-sahabat kita dari PPZ, Pusat Pungutan Zakat Wilayah. Kita bayar zakat sebagai tanda bersyukur kita. Saya ingat masa Covid baru ni, alhamdulillah, Pusat Pungutan Zakat agihkan berapa Ustaz Syafiq? 40 juta pun ni. Berapa? 40 juta lebih, 40.1. 42.5 juta rupiah, ringgit. Alhamdulillah. Bayangkan ada orang yang kena berhenti kerja tiba-tiba, yang terputus sumber rezeki, terima duit zakat. Mereka yang sedang susah itu doa. Tuan-tuan pembayar zakat, buat potongan gaji, bayar dan sebagainya, sampai doa para penerima. Dan ini tanda kita bersyukur. Aku masih kerja lagi, gaji berjalan lagi. Ini tanda kita bersyukur. Dengan kita mensyukurinya, Allah Subhanahu wa taala berjanji, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, aku pasti akan tambah lagi rezeki kamu. Allahu akbar. Sebab tu kita kata bagus sangat kalau kita boleh amalkan doa yang Nabi ajar pada Muaz tadi. Nabi pesan, jangan tinggal setiap kali selepas solat untuk baca doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebagai penutup, boleh kita baca sekali doa ni ramai-ramai. Saya baca, kemudian sila ikut Sebab ini doa yang Nabi ajar pada Muaz bin Jabal. Doa kita minta Allah bantu kita supaya kita menjadi hamba yang bersyukur. Kita baca sekali. Saya baca, sila ikut. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Saya bagi makna sekali sebab ada yang rakam, teruskan rakam. Maknanya macam ni. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah daku ala zikrika, supaya sentiasa mengingatimu. Kita minta Allah tolong kita supaya ingat dia. Wa syukrika, tolonglah daku supaya sentiasa bersyukur kepadamu. Mana kita minta Allah yang tolong kita supaya kita bersyukur pada dia. Wa husni ibadatika, tolonglah daku supaya sentiasa memperelokkan ibadahku kepadamu. Sekali lagi last. Baca Allahumma
a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Cuba baca sekali sini ramai-ramai. 1, 2, 3, silakan. Masa Allahumma pertama tu serentak kuat, lepas tu dia bolong belakang. Tak apa, itu normal lah tu. Kalau tak ingat itu normal, kalau terus ingat itu pelik. Tapi doa ni sangat baik. Sebab intronya Nabi pergi kat Muaz tu. Muaz, aku sayang padamu, jangan tinggalkan doa ini setiap kali lepas solat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi sayang pada Muaz, Nabi ajar doa tu. Allahu Akbar. Dan doa itu sampai pada kita. Moga-moga kita dapat sama-sama amalkan, dan Allah makbulkan doa itu khususnya Ramadan nanti. Jangan tinggalkan setiap kali selepas solat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang rasa minat nak buku ni, saya ada bawa sikit kebetulan. Ada program tadi kat kementerian, ada saki-baki sikit lagi buku ni. Lepas mayang nanti boleh tengok kereta putih sebelah tu. Nak sign pun boleh. Buat kenangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.